Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah bertemu sekali lagi kita pada PDPR Pendidikan Jasmani tahun 5. Hari ini bertarikh 8 September 2021. Kita mempunyai satu tajuk terakhir di bawah tema handal jaring, iaitu Smashy, Rejam dan Libas. Jadi bersama-sama saya pada pagi ini tak lain tak bukan seorang jurulatih yang sangat hebat, smash tajam, ya, rejamannya memang mengasyikkan serta libasannya yang mampu menirukan kawan dan lawan. Bersama kita Cikgu Izzat Iskandar. Apa khabar Cikgu Izzat? Terima kasih Cikgu Fitri. Alhamdulillah khabar baik Cikgu Fitri. Terima kasih Cikgu Fitri kerana masih lagi bersama dengan saya di dalam tajuk terakhir dalam topik 4, iaitu Smashy, Rejam dan juga Libas. Jadi Cikgu Fitri, apakah kita punya objektif dan juga kriteria kejayaan pada PDPR kali ini? Oleh kerana selepas ini kita akan bercuti lebih kurang 1 minggu, ya, selepas ini iaitu pada minggu hadapan. Jadi diharapkan murid-murid, ya, pada akhir pengajaran dalam pelajaran kita pada hari ini, murid-murid dapat menyatakan perlakuan kemahiran Smashy, Rejam dan Libas. Jadi murid-murid tahu bagaimana hendak melakukan smash, rejam dan libas. Itu objektif kita pada hari ini. Dan kejayaan yang ingin kita capai. Apa yang kita nak capai hari ini, Cikgu Izzat? Okey. Kriteria kejayaan ataupun indikator pada PDPR kali ini adalah yang pertama, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 tujuan smash, rejam dan libas. Jadi kenapa kita nak smash, kenapa kita nak rejam dan kenapa kita nak libas. Jadi murid-murid kena tahu apakah tujuan tersebut. Dan yang kedua adalah menjawab dengan betul 8 daripada 10 soalan objektif secara atas talian. Jadi soalan ini akan diberikan di dalam grup WhatsApp nanti. Seterusnya, kita akan lihat dahulu berkenaan dengan kemahiran Smashy ataupun bahasa Inggerisnya smash. Kita dengan smash. Okey. Macam Cikgu Fitri sebut tadi, kita ada 3 kemahiran yang akan dipelajari pada hari ini. Yang pertama smash Cikgu Fitri, yang kedua rejam dan yang ketiga adalah libas ataupun melibas. Jadi kita pergi kepada kemahiran yang pertama, iaitu smash. Kemahiran smash adalah pukulan atas kepala yang ringan, dia atas kepala yang diarahkan ke bawah. Jadi daripada atas, kita tujukan ke bahagian bawah dan dilakukan dengan tenaga yang penuh. Dengan sepenuh tenaga, maknanya dengan kuatlah. Tujuan utama adalah untuk mematikan lawan. Sebab contohnya dalam permainan badminton, kita tak nak permainan itu diteruskan dengan lama. Jadi kita terus matikan bola itu supaya dapat mata kepada kita. Pukulan smash adalah bentuk pukulan keras yang sering digunakan dalam permainan badminton. Sama macam saya sebut sebentar tadi, adalah pukulan keras dan juga menggunakan tenaga yang penuh. Okey, bagaimana pula dengan yang terakhir Cikgu Fitri? Jadi sifat pukulan ini seperti yang telah disebutkan tadi, ia keras. Selain keras, sifatnya ialah kuat, pantas dan cepat menuju ke lantai gelanggang lawan. Pukulan ini memerlukan aspek kekuatan otot, bahu, lengan dan fleksibiliti pergelangan tangan serta koordinasi gerak tubuh yang baik. Ya, dan smash ni dia ada beberapa cara, ya. Antaranya smash yang tidak melompat, ya. Yang keduanya jumping smash, iaitu smash ketika melompat, dan yang terbaru yang diperkenalkan oleh pemain badminton negara kita, Lee Zijia, iaitu smash secara backhand, ya, yang mengundang, ya, pelbagai aspek menarik bagaimana smash melalui backhand dilakukan. Tapi walau bagaimanapun, mari kita sama-sama lihat video ini bagaimana kita ingin mempelajari smash. Melalui video ini, murid-murid bolehlah ikut langkah demi langkah
bagaimana kita bermula daripada amatur, iaitu bagi asas dalam permainan Smash. Okey, tangan. Bagaimana kita melakukan Smash melalui pergerakan tangan. Ya. Cikgu Izzat sangat arif dalam Smash. Sebab tu Smash-nya antara Smash yang paling tajam sekolah kita. Okey, cara-cara memegang raket. Okey, pergerakan raket. Okey, langkah-langkah untuk melakukan Smash. Okey, langkah pertama, langkah kedua dan langkah ketiga. Murid-murid bolehlah mengikut cara ini untuk berlatih di rumah, ya, di waktu petang sambil mendengar rakan-rakan. Ini antara langkah-langkahnya bagaimana kita hendak melakukan Smash. Okey, Smash tanpa pergerakan. Jadi kalau murid-murid dah mampu untuk melakukan, tak ada masalah. Okey, ini contoh latihan Smash saja. Pastikan ketika kamu Smash ada lajak, ya. Okey, ini adalah pergerakan kaki. Okey, ini berkaitan dengan masa untuk memukul bola. Okey, jadi inilah sedikit, ya, yang boleh kita pelajari secara ansur maju bagaimana kita hendak melakukan kemahiran Smash, ya, daripada tanpa bergerak hingga bergerak. Jadi antara perlakuan Smash dalam permainan badminton ialah pertama, pandang bulu tangkis. Ya, kita kena pandang bulu tangkis. Eye contact kita dengan bulu tangkis. Berdiri sisi sebelah kaki di hadapan. Maksud dia, kalau kamu tangan kanan, kaki kiri kamu di hadapan sedikit berbanding kaki kanan. Kalau kamu tangan kiri, ya, left-handed, ya, atau tangan kiri, kaki kanan kamu di hadapan sedikit berbanding dengan kaki kiri. Kemudian, ayun raket. Ya, ayun raket ke belakang dahulu, siku bengkok. Macam inilah. Ayun raket ke belakang, siku bengkok. Kemudian, sebelah tangan lagi, lurus ke atas. Ni ke atas lah tangan saya. Okey.
Ayun raket ke hadapan dengan lengan lurus. Akhirnya lengan kita akan jadi lurus. Okey. Ayun ke hadapan dengan lengan lurus. Hayunan ke hadapan raket yang laju dan bertenaga akan membantu dalam menghasilkan pukulan smash yang lebih berkuasa. Ni pergerakan dia. Okey. Saya rasa kalau Cikgu Izzat buat, lagi bertenaga. Perlu minum air bertenaga dah Tuan Ali, tak perlu. Kalau Cikgu Izzat buat, begini. Dan pastikan ikut lajak. Jangan berhenti begini. Pastikan ada lajak tu. Okey. Itulah dia sedikit dengan perlakuan smash dalam permainan badminton. Okey. Tadi sebenarnya Cikgu Fitri sudah tunjukkan. Kalau tak ada video pun tak apa sebenarnya. Cikgu Fitri sudah tunjukkan bagaimana cara untuk membuat kemahiran smash. Macam Cikgu Fitri cakap, ada follow through, ada lajak dia. Macam kita nak buat tu, bila kita angkat tangan kanan kita, contoh macam tangan kanan, tangan kiri kena angkat juga sebagai follow through. Sama juga bila kita landing kaki tu ada juga follow through. Seterusnya, kita akan pergi ke kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran merejam. Jangan risau, nanti ada video dan Cikgu Fitri sekali lagi akan tunjukkan bagaimana kita nak buat kemahiran merejam. Okey, apakah maksud kemahiran merejam? Kemahiran merejam adalah pukulan atas kepala juga yang diarahkan ke bawah. Sama macam tadi tapi diarahkan ke bawah, sama juga dengan tenaga yang penuh. Pemain perlu melompat sehingga tangan melepasi jaring. Ini terutamanya dalam permainan bola tampar dan juga bola baling, Cikgu Fitri. Okey, seterusnya tujuan utama sama macam tadi untuk mematikan pihak lawan. Pukulan rejam adalah bentuk pukulan keras yang sering digunakan dalam permainan bola tampar. Okey, Cikgu Fitri, apakah sifat pukulan rejam ni, Cikgu Fitri? Sama seperti badminton tadi. Sifat pukulan ini kuat, pantas dan cepat menuju lantai gelanggang lawan. Jadi pukulan ini memerlukan aspek yang sama seperti badminton, iaitu kekuatan otot, bahu, lengan dan fleksibiliti pergelangan tangan. Nampak ada beza sikit je, iaitu fleksibiliti pergelangan tangan serta koordinasi gerak tubuh yang baik. Itu yang membezakan antara merejam dan smash. Macam mana tu? Ada fleksi pergelangan tangan? Jangan risau. Mari sama-sama kita lihat video ini yang diterangkan oleh Cikgu Teo. Cikgu Teo seorang jurulatih bola tampar. Selamat sejahtera ke kelas bersama dengan Cik Tor. Hari ini kita akan belajar bola tampar kemahiran merejam. Ansur maju pertama untuk kemahiran merejam spiking, belajar facing dinding. Mereka belajar merejam bola ke dinding. So kaki depan belakang, angkat siku tinggi dan dia akan flick wrist dia. Siku tinggi, flick wrist. So mereka boleh toss bola, merejam bola ke dinding. Lepas belajar dah mahir, mereka boleh tukar dengan bola tampar yang betul dan sambung tossing tadi, merejam tadi, aktiviti. Aktiviti ansur maju yang kedua untuk spiking, merejam, kita boleh rendahkan net untuk yakin keyakinan pelajar. So, coach, cikgu boleh toss bola dan secara statik spike, tak payah lari dulu. Ansur maju yang ketiga untuk kemahiran merejam, belajar untuk approach, lari approach. So untuk 3 step lari approach adalah kiri, kanan, kiri. So dia punya langkah adalah medium, long, short dan lompat. So secara laju, pelajar akan kiri, kanan, kiri, lompat. Ansur maju yang keempat untuk kemahiran merejam, kita akan buat full approach dan spike. Dan cikgu akan toss bola untuk belajar spike. Sangat menarik ya, Cikgu Fitri. Ya, dan saya pun ada melihat ada sebahagian daripada yang ditunjukkan tadi tu ada ditunjukkan di sekolah kita oleh coach bola tampar kita, Ustaz Nakoi. Saya pun ada perasan Ustaz Nakoi punya spike ni memang ada
approach tadi Cikgu Fitri, yang ada medium, long and short punya pergerakan kaki. Betul tu. Okey, jadi untuk perlakuan rejam dalam permainan bola tampar, okey, ada sedikit perbezaan sedikit dengan bola dengan badminton tadi. Pertama, posisi bersedia. Jadi kalau kita seorang perejam dalam permainan bola tampar, kita kena bersedia bila masanya kita hendak merejam. Jadi posisi bersedia, bengkokkan lutut, pastikan jarak dari jaring di antara 2 hingga 3 meter, jangan terlalu rapat. Kerana kalau kita terlalu rapat dengan jaring ketika melakukan rejaman, rejaman kita akan dibatalkan, ya, foul. Tuan cerita. Kemudian mata memandang bola dan bersedia. Sentiasa bersedialah. Melompat tinggi ke arah bola. Setinggi yang boleh. Tadi macam latihan tadi, memula tanpa pergerakan lompat, kemudian melompat, kemudian jaring ditinggikan dan melompatlah tinggi untuk merejam bola. Rejam bola di ketinggian atas kepala. Mesti atas lah. Jangan sini pula. Kalau sini bukan rejam namanya. Mesti atas. Setinggi yang boleh. Semakin tinggi bola yang kamu rejam, semakin tajamlah bola itu. Macam istilah sains pula dah jadinya. Ya. Kita mendarat, pastikan ada fleksi lutut. Jadi, Cikgu Izzat, kenapa kita perlu mendarat dengan fleksi lutut ni agaknya? Okey, ini sama juga macam ni. Dia satu follow through Cikgu Fitri. Dan kita mendarat dengan fleksi lutut untuk mengelakkan sebarang kecederaan. Saya yakin Cikgu Fitri, murid-murid mesti nak tengok bagaimana Cikgu Fitri melakukan spike ataupun rejam ni. Cuba Cikgu Fitri tunjukkan bagaimana pergerakan tangan Cikgu Fitri. Oh, jadi pergerakan tangan tu sama seperti badminton tadi. Ya. Jadi ketika kita berada di udara, ya, mata lihat bola, ya, kemudian tangan kita mesti dari belakang. Sama juga pergerakannya, ya. Bengkokkan siku kita, lengan bergerak di atas dari belakang, ya, dari belakang kepala. Dan apabila kita rasa anggaran kita atau masa kita, bola menghampiri kita, tangan lurus. Ya. Dan apabila kita spike ataupun kita rejam, kita gunakan bahagian bawah tapak tangan. Ya, bahagian bawah ni tapak tangan kita. Jangan guna bahagian atas. Kalau bahagian atas, bahagian jari jemari kita, ia juga boleh mendatangkan kecederaan kepada jari jemari kita. Sebab tu kita guna bahagian bawah tangan kita ni. Yang banyak daging, ada tulang, ya, dan rejaman kita mantap. Ya, mantap betul macam Cikgu Izzat. Cikgu Fitri memang berpengalaman ni dalam permainan bola campar ni. Saya nampak Cikgu Fitri macam natural Cikgu Fitri. Sebenarnya saya belajar dengan Ustaz Nakoi bagaimana kita nak menjadi seorang perejam yang baik dalam permainan bola tampar. Okey, jadi kita bergerak ke kemahiran yang ketiga ataupun kemahiran yang terakhir, iaitu kemahiran melibas. Kalau awak ingat, kita masih ada libasan Cikgu Hazim. Betul Cikgu Fitri? Betul. Jadi hari ini kita akan lihat dengan jelas apakah maksud libasan Cikgu Hazim yang disebut-sebut ataupun yang ditakut-takuti tu. Apakah maksud dia? Libasan ataupun melibas adalah satu tendangan atas kepala. Tadi kalau kita merejam ataupun smash, dia atas kepala juga. Tapi dia pukulan. Ini tendangan Cikgu Fitri. Tendangan atas kepala yang diarahkan ke bawah dilakukan dengan tenaga yang penuh. Sama macam tadi, pemain perlu melompat sehingga kaki melepasi jaring. Ini terutamanya dalam permainan sepak takraw. Apa tujuan untuk melibas ni? Sama juga untuk mematikan pihak lawan, untuk dapatkan mata kepada pihak kita. Tendangan libasan adalah bentuk tendangan keras. Sifat dia sama macam tadi, keras, yang sering digunakan dalam permainan sepak takraw. Okey Cikgu Fitri, apakah sifat dia Cikgu Fitri? Sama seperti pergerakan smash, rejam, libasan juga memerlukan daya yang sangat kuat, pantas dan cepat menuju lantai gelanggang lawan. Bezanya kali ini libasan ini menggunakan kaki. Bayangkan, kaki melepasi jaring ketinggiannya. Kalau kita melompat, tangan kita di atas, lagi tinggi.
Tapi kali ini berbeza. Ya, bagaimana kaki melepasi jaring untuk melakukan libasan ini. Dan tendangan ini memerlukan aspek kekuatan otot kaki. Ya, otot kaki dan koordinasi gerak tubuh yang baik. Maksudnya, kaki kita perlu kuat kerana kita perlu melompat lebih tinggi, melepasi jaring dan perlu mendarat semula. Jadi bagaimana kita untuk belajar kemahiran libas, mari kita saksikan ansur maju kemahiran berlibas. Lihat, melompat dengan sebelah kaki dahulu. Lepas tu ada pergerakan. Mungkin Cikgu Izzat boleh jelaskan dalam bahasa Melayu tu. Sepak dengan rendah tu Cikgu Fitri, tak perlu angkat tinggi. Okey. Sekarang angkat dari tinggi tapi jangan biarkan kaki kiri kita landing. Ini ada satu target lah Cikgu Fitri. Kalau boleh daun yang pokok yang tinggi tu kan, cuba target. Kalau boleh kita gantung bola pun tak ada masalah Cikgu Fitri. Sekarang kita berlatih dengan bola takraw. Okey, pastikan mendarat dengan selamat ya. Maksudnya kita kena yakin ya ketika berada di udara, lakukan libasan dan mendarat. Begitu ke Cikgu Izzat? Betul. Okey, ini kemahiran-kemahiran lain lah selain daripada melibas. Sebenarnya melibasnya ada banyak jenis. Ini pun libasan juga sebenarnya. Jadi untuk kemahiran ini sebenarnya guru yang lebih pakar adalah Cikgu Hazim sebenarnya. Ya, sebab Cikgu Hazim merupakan seorang pelibas sepak takraw ya yang sangat bagus dan terkenal. Ya, betul. Okey. Baik, mari kita lihat bagaimana perlakuan melibas dalam permainan sepak takraw. Sama seperti permainan lain, pemain perlu dalam posisi bersedia. Bersedia. Kemudian jarak dari jaring di antara 2 hingga 3 meter, sama juga seperti bola tampar. Jangan terlalu rapat kerana ketika kita dikhawatiri ketika kita mendarat atau melakukan libasan, ya, badan kita akan terkena kepada jaring. Jadi ada jarak. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu jauh. Kemudian mata memandang bola dan sesuaikan kedudukan diri dengan arah bola. Di sinilah yang praktis tu perlu dilakukan selalu. Ya, di mana yang Cikgu Izzat kata, practice make perfect. Betul ke Cikgu Izzat? Betul Cikgu Fitri. Ya, jadi kalau kita selalu berlatih macam tadi tu, kita akan mengetahui masa ketika bola itu turun dan bila masanya kita hendak melakukan libasan. Jadi, lonjakkan kaki kanan dan gunakan luar kaki untuk rejaman. Boleh ke kalau kita lonjakkan kaki kiri, Cikgu Izzat? Boleh, tak ada masalah. Dia bergantung kepada kaki kita Cikgu Fitri. Dominan ke tak Cikgu Fitri. Maksudnya kaki kanan atau kaki kiri boleh lakukan rejaman? Boleh Cikgu Fitri. Okey, ya. Jadi, pastikan bila dah melakukan libasan tu, pastikan mendarat dengan selamat. Ya. Saya tak dapat nak tunjukkan di sini kerana ruang yang agak sempit. Mungkin insyaAllah di lain masa, ya, saya akan tunjukkan satu video yang menarik daripada Cikgu Hazim atau feedernya Cikgu Izzat, bagaimana hendak melakukan libasan. Betul Cikgu Fitri. Tapi sebenarnya Cikgu Fitri, dalam ketiga-tiga kemahiran yang telah kita sentuh sebentar tadi Cikgu Fitri, ada 2 key point yang paling penting Cikgu Fitri. Yang pertama, sentiasa berlatih. Yang kedua adalah confident, keyakinan. Kalau kita ada 2 ni, insya-Allah tak ada masalah kalau kita nak buat 3 kemahiran ini. Dan ketiga-tiga kemahiran ini memang memerlukan keyakinan yang tinggi Cikgu Fitri. Kalau kita tak yakin, kita punya bola tu tak semestinya cantik Cikgu Fitri. Tak akan jadi.
Jadi kita perlu yakin ketika kita nak buat benda itu. Ya, betul tu. Jadi ketiga-tiga juga tujuannya adalah sama, iaitu untuk mematikan bola, seterusnya memenangi perlawanan tersebut. Okey, mari kita lihat apakah rumusan PDPR kita pada hari ini. Jadi, Okey, Cikgu Fitri. Yang pertama, kemahiran smash, rejam dan libas merupakan kemahiran asas. Kemahiran asas ni seperti yang kita telah pelajari sebelum-sebelum ini. Kalau awak masih ingat, kita telah belajar tentang beberapa kemahiran dan semua itu adalah kemahiran asas sahaja. Dan ada beberapa lagi kemahiran yang perlu kita pelajari sekiranya kita nak menjadi seorang pemain profesional seperti Cikgu Fitri, Ustaz Nakoi ataupun Cikgu Hazim. Dan ia merupakan satu senjata utama. Kenapa senjata? Sebab inilah, menggunakan kemahiran inilah kita nak dapat point, kita nak dapatkan mata. Sama macam Cikgu cakap, kita nak dapat point, dapat mata dan terus menang. Jadi ini senjata kita. Memang kebiasaannya bila kita smash, bila kita rejam, bila kita libas, memang pemain pihak lawan sukar nak mengambil kita punya hantaran. Yang kedua Cikgu Fitri, kemahiran, antara tujuan kemahiran ini perlu dikuasai, macam saya sebut, untuk mematikan bola dan mendapatkan mata kemenangan. Seterusnya Cikgu Fitri. Jadi seperti yang disebut oleh Cikgu Izzat tadi, ya, seorang yang pakar dalam smash, ya, yang selalu menyuruhkan saya dan kawan saya, memang selalu dia menang dan dia berjaya mendapatkan mata. Jadi semua kemahiran ini merupakan tarikan kepada penonton sebenarnya, ya, untuk melihat kemampuan pemain memanfaatkan senjata utama mereka. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, Li Zijia telah menggegarkan, ya, dunia badminton dengan backhand smash. Selalu kita smash forehand. Macam ni. Ini bayangkan dia terbalik tangan, menyilang untuk melakukan smash. Dan bukan semua pemain badminton mampu melakukannya. Tapi saya percaya Cikgu Izzat sebenarnya boleh melakukannya. Ya, sebab beliau mempunyai silangan tangan yang baik ketika melakukan backhand. Dan yang keempat, sifat pukulan atau tendangan ini ialah pertama, ia mesti kuat, pantas dan cepat menuju ke gelanggang lawan. Ya, kerana pukulan ini memerlukan aspek kekuatan otot, ya, otot tangan kalau kita bola tampar dan badminton, dan juga otot kaki, ya, dalam permainan sepak takraw, iaitu untuk melonjak tinggi, seterusnya melakukan libas dan mendarat dengan selamat. Ya. Dan akhir sekali, koordinasi gerak tubuh yang baik. Ya. Ketiga-tiga macam tadi memerlukan koordinasi yang baik. Kalau kamu nak jumping smash atau smash secara melompat, kamu lompat, kamu smash, ya, dan mendarat dengan sempurna. Begitu juga dengan bola tampar. Kamu lompat, melakukan rejaman dan mendarat dengan baik. Ya, begitu juga dengan permainan sepak takraw. Jadi itulah rumusan PDPR kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jadi itulah dari kami, ya. Harapan kami murid-murid dapatlah menjawab soalan dalam Google Form itu, ya, dan seterusnya memahami permainan ini. Ya, saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada murid-murid yang telah melaksanakan tugasan sebelum-sebelum ini, ya. Bagus, tahniah dan syabas, dan diharapkan, ya, semangat ini akan berterusan hingga PDPR yang seterusnya. Betul Cikgu Fitri. Jadi kepada murid-murid, jangan lupa untuk komen nama anda di bahagian bawah supaya kami tahu siapa yang telah tengok, siapa yang belum tengok. Dan kita akan berjumpa selepas cuti sekolah. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih juga kepada Cikgu Fitri kerana bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat berjumpa. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.